Baiklah, para hadirin sekalian, marilah kita teruskan dengan sesi pertama kita pada hari ini. Sesi pertama kita adalah berjudul Usahawan Kolaborasi Bersama. Kita ada dua ahli panel hebat-hebat. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkanlah ya, jika tuan-tuan dan puan ada apa-apa soalan sama ada di dalam ruangan Zoom ataupun di pautan Facebook, silalah ajukan soalan-soalan tuan-tuan dan puan di dalam ruangan komen dan juga di dalam ruangan chat box ni ya. Baiklah, untuk menjemput dan memperkenalkan ahli-ahli panel kita, saya ingin menjemput moderator kita untuk sesi ini. Izinkan saya perkenalkan dulu moderator kita. Beliau mula bertugas sebagai seorang pengarah bahagian usaha sama strategik Jabatan Pembangunan Wanita pada bulan Oktober 2019. Sebelum itu, beliau pernah bertugas dan menimba pengalaman di beberapa organisasi iaitu Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air serta berkhidmat dengan syarikat swasta selama 5 tahun sebelum itu. Beliau mempunyai ijazah sarjana sains di dalam pengurusan projek pembangunan bersepadu dan juga ijazah pentadbiran dan pembangunan tanah serta diploma dalam bidang seni bina. Bukan saja cantik orangnya, malah juga pandai. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mempengerusikan sesi pertama kita hari ini yang berjudul Usahawan Kolaborasi Bersama, terimalah Puan Iliana binti Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Adi, Cik MC kita pada pagi ini. Jadi sebab masa terhad, kita terus kepada sesi pengenalan kepada 3 panel yang saya cukup kagumi, yang insyaAllah kita akan bersama dalam tajuk peluang ketika pandemik. Jadi tanpa melengahkan masa, suka saya nak memperkenalkan kepada panel pertama kita pada pagi ini, iaitu YB Senator Datuk Ras Adibah Muhammad Razzie. Yang saya juga personally sangat kagumi. Jadi untuk tidak melengahkan masa, sedikit biodata mengenai YB Senator Datuk. Beliau dilahirkan pada 27 Julai 1968, merupakan seorang ahli politik, penyair, penulis, penyanyi lagu puisi, wartawan siaran, penyampai berita, pengacara televisyen, pengulas sukan serta pengarah, penerbit dan penembak Paralimpik yang pernah berkhidmat di TV3 dan NTV7. Saya rasa ramai yang mengenali beliau. Latar belakang pendidikan, mendapat pendidikan rendah dan menengah di Bukit Bintang Girls School. Kemudian mendapat pendidikan di tingkatan 6 di St. John's Institution sebelum melanjutkan pelajaran beliau dalam ijazah sarjana pentadbiran perniagaan di International Business School of Scandinavia. Sedikit latar belakang tentang kejayaan beliau. YB Senator Ras Adibah merupakan seorang atlet Malaysia dalam sukan menembak. Beliau pernah mengungguli 3 pingat emas Sukan Paralimpik Malaysia dalam acara menembak tepat 10 meter. Seorang yang begitu hebat, saya rasa jangan main-main dengan beliau sebab dia amat hebat menembak. Beliau telah dianugerahkan Tokoh Sri Kandi Negara pada tahun 2014 dan beliau juga pernah mencatat Malaysia Book of Records ketika berjaya menolak kerusi rodanya daripada Johor Bahru ke Putrajaya. Beliau dilantik sebagai senator di Dewan Negara Malaysia pada 20 Mei 2020 bagi mewakili orang kurang upaya. Pada 23 November 2020, beliau dilantik sebagai pengurusi Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama, sekaligus menjadikan beliau wanita pertama yang dilantik sebagai pengurusi bernama dalam sejarah penubuhannya. Okey, untuk sesi seterusnya nanti, kita akan bersama dengan panel kedua, iaitu yang berusaha Encik Muhammad Harun Uthman, iaitu pengarah Perkeso Negeri Kedah. Sedikit latar belakang mengenai beliau, dilahirkan pada 18 Oktober 1966, memiliki kelulusan sarjana muda dalam pentadbiran korporat, pernah memegang jawatan sebagai pegawai eksekutif Perkeso, pengurus pejabat Perkeso, ketua cawangan pungutan dan kini merupakan pengarah Perkeso Negeri Kedah. Saya rasa memang beliau sangat-sangat mengetahui tentang seluk beluk dalam pengurusan Perkeso. Seterusnya nanti panel untuk sesi ini kita akan bersama dengan yang berusaha Puan Hajah Mazlina Kamarudin, pengarah urusan Empire Bismi Sdn Bhd. Dilahirkan di Perlis Inderkayangan pada tahun 1967, beliau berkelulusan Diploma Analisis Pelaburan dari UiTM Shah Alam, mula berkerjaya sebagai client account pada tahun 1989. Kemudiannya mendirikan rumah tangga bersama dengan Haji Jafri Ahmad pada tahun 1990 dan bersama-sama menjalankan perniagaan ayam. Mereka berdua membina jenama Ayam Bismi sehingga dikenali di seluruh Malaysia. Kini, beliau telah memegang jawatan sebagai pengarah urusan kumpulan kepada syarikat Bismi Empire Sdn Bhd.
BISMI Empire memegang saham di dalam Ayam BISMI Sdn Bhd, BISMI Cergas Sdn Bhd, Naka BioLife Sdn Bhd dan Ayam BISMI Food Sdn Bhd. Di samping itu, beliau adalah pengasas rumah makan percuma secara bersama dengan suami beliau. Beliau juga adalah ahli Majlis Tertinggi Dewan Perdagangan Islam Malaysia serta turut menyandang Board of Trustee InScan dan mendapat beberapa penganugerahan profesional dalam bidang Neuro-Linguistic Programming. Kepakaran beliau adalah dalam bidang persuasion, mentoring dan coaching. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya ingin menjemput panel kita yang pertama, YB Senator Datuk Ras Adiba untuk bersama-sama dengan para hadirin sekalian. Assalamualaikum dan selamat pagi Datuk. Datuk Senator. Okey, untuk tidak melengah-lengah masa, kita akan fokus kepada skop kita pada pagi ini YB Ras Adiba, iaitu peluang dan cabaran perniagaan yang melibatkan orang-orang upaya. Jadi YB Senator Datuk, saya mulakan ya. Saya rasa sebelum ni kita boleh kita tanyalah YB Senator Datuk tentang kupasan tujuh kita. Boleh tak YB Senator kongsikan apakah cabaran utama golongan OKU yang ketika menghadapi pandemik ini? Saya rasa amat wajar semua mengetahui cabaran-cabaran yang dihadapi. Terima kasih. Assalamualaikum semua puan pengacara dan kesemua yang telah sudi menjemput saya pada pagi ini. Okey, cabaran yang dilalui oleh OKU ketika ini adalah sebenarnya banyak. Terus terang saya katakan bukan sahaja OKU tetapi orang yang bukan OKU juga. Tetapi bagi kami antara cabaran yang kami terpaksa harungi adalah dari segi komunikasi, kerana ada kalanya informasi itu tidak sampai. Kita memang war-warkan kesemuanya di seluruh negara, tetapi perlu diingat bahawa bukan semua sahabat-sahabat OKU mempunyai peranti yang up to date ya, jadi sukar untuk mereka mendapatkan informasi. Dan lagi satu, ada juga setengah perkara yang ingin kita sampaikan kepada mereka tidak dapat diterima. Saya bagikan contoh, ada kalanya kita membuat video dan video itu hanya mempunyai muzik dan hanya mempunyai macam gambar rajah, tetapi tidak punyai suara latar. Jadi bagaimana sahabat-sahabat kita yang buta dapat untuk memahami apa yang ingin kita sampaikan. Dan seterusnya ada juga ada kalanya seperti kita bercakap sekarang, sekiranya kita tidak mempunyai jurubahasa isyarat, jadi komuniti pekak kita tidak dapat untuk mengikuti apa yang sedang ingin kita sampaikan dan kongsikan. Dan ada kalanya juga apabila kita membuat poster, ya, poster-poster itu tidak dia terlalu kusut dengan informasi. Jadi sahabat-sahabat kita yang punya masalah pembelajaran lah, misal kata, mereka susah untuk memahami apa yang ingin disampaikan. Ya, jadi kita perlu ada gambar rajah dan kita perlu ada poin-poin-poin. Sebegitulah. Itu antara halangan yang kami hadapi, dan tentu sekali bantuan bekalan yang mungkin lambat untuk disalurkan, ataupun ya jiran-jiran kita pun tidak tahu ada juga OKU yang memerlukan seperti OKU yang warga emas. Terima kasih YB. Saya rasa benda ni sangat penting untuk kita war-warkan, terutama di kalangan kita yang ada rakan-rakan OKU, jadi kita boleh bantu melalui komunikasi dan untuk mereka secara holistik dan inklusif dalam menerima komunikasi yang kita salurkan di media masa kan. Okey, jadi untuk soalan kedua YB Senator Datuk, setiausaha dalam memulakan perniagaan memerlukan kemahuan dan kesungguhan yang tinggi untuk memastikan bidang perniagaan yang diceburi dapat menghasilkan pendapatan yang sekurang-kurangnya menguntungkan. Apakah pandangan dan saranan YB apabila ada di kalangan golongan itu yang mungkin merasakan ketidakupayaan mereka ini adalah satu halangan besar untuk menjana pendapatan kendiri, terutamanya dalam bidang keusahanan. Boleh YB ke Senator kongsikan? Okey, sebenarnya bukannya kami yang tidak boleh melakukannya, terus terang saya katakan, tetapi keadaan sekeliling yang menyebabkan kami tidak upaya. Satu dari segi prasarana, ya, accessibility, satu lagi peluang, dan ketiganya adalah persepsi masyarakat terhadap kami. Kami sebenarnya, saya dan sahabat-sahabat saya, kami bukan
hanya istimewa atau luar biasa, kerana setiap daripada manusia sebenarnya adalah istimewa dan luar biasa dengan cara-cara kita yang tersendiri. Cuma bagi orang kurang upaya, keadaan kami ini berbeza-beza dari segi kategori OKU kami. Ya, jadi itulah kami sebenarnya ingin meniaga, tetapi kami tidak diberi peluang. Dan penting sekarang ni sebenarnya dengan keadaan pandemik ini untuk kita memberikan sokongan, terutama dengan apa yang kalian semua lakukan ketika ini, iaitu secara maya. Kerana mereka ada di rumah dan mereka boleh belajar bagaimana mereka boleh berdikari, boleh menjual barang secara online. Jadi perkara-perkara begini boleh kami ikuti, tetapi satu, macam saya katakan, ada kalanya peranti kami tidak terlalu tidak sophisticated. Ya, tidak ada yang telefon kami lama, dan keduanya kami tidak punya akses daripada segi internet. Jadi itu adalah antara perkara yang perlu kita berikan perhatian, iaitu bagaimana kita boleh menyokong mereka. Adakah kita memberikan mereka sokongan dari segi infra telekomunikasi, dan juga bagaimana kita boleh memberi mereka tunjuk ajar dan supaya mereka boleh berdikari. Apa yang kalian semua lakukan hari ini adalah bagus kerana kita boleh berkongsi informasi, ya, dan seterusnya. Berilah peluang kepada OKU itu seperti kita beri peluang kepada orang yang bukan OKU. Jangan diskriminasi terhadap kami. Seperti saya katakan, kami adalah 7 kategori pelbagai kategori OKU. Namun begitu, setiap daripada kami mempunyai daya dan usaha dan semangat seperti juga orang yang bukan OKU. Terima kasih YB. Saya rasa menarik apa perkongsian daripada YB Senator Datuk tadi. Sebenarnya kita semua ada strength, ada weakness. Tidak kira kita adalah golongan istimewa atau tidak, sebenarnya masing-masing ada kelemahan dan ada kekuatan. Jadi sama juga saya rasa dalam golongan OKU ataupun yang istimewa ini, mereka dia perlu di-tap kepada keistimewaan mereka ataupun dia punya talents, kan YB. Jadi untuk seterusnya, saya rasa YB dah jawab sebenarnya soalan sebenarnya dari segi motivasi dan membina jaringan ni sebenarnya. Jadi saya rasa mungkin mereka yang bersama untuk membantu OKU perlu membantu mereka untuk membina jaringan dan juga memberi motivasi. Betul tak YB? Jadi dalam pengetahuan YB Senator Datuk, apakah antara pencapaian istimewa oleh usahawan OKU yang boleh dikongsikan dengan peserta agar boleh dijadikan inspirasi kepada para pendengar? Sebab kita tahu walaupun mereka golongan OKU, tapi pasti ada yang boleh buat lebih luar biasa daripada yang biasa, insya-Allah. Okey, sebenarnya di kalangan OKU pun ada yang sudah menjadi seorang billionaire, ada yang telah menjadi jutawan, ada yang berjaya dalam bidang masing-masing. Tidak semestinya perniagaan tu membuatkan mereka menjadi seorang yang kaya dan berjaya sebegitu, tetapi mereka berjaya dengan cara mereka yang tersendiri. Ramai sahabat-sahabat saya sebenarnya berniaga tetapi tidak memberitahu orang yang mereka OKU. Kerana kebanyakan daripada kami, apabila kami memberitahu yang kami OKU, mereka macam, oh tak nak, oh tidak pasti. Kadang-kadang kami nak pergi ke sesuatu organisasi ataupun bank, mereka ketahui bahawa kami OKU, mereka tidak mahu memberikan kami sokongan. Itu tidak boleh. Kerana perlu saya ingatkan di sini bahawa di bawah WHO, 15% daripada populasi sebuah negara itu adalah OKU. Jadi Malaysia adalah 32 juta. Jadi tolak campur lebih kurang 4.7 juta OKU di luar sana yang mendaftar, tidak sampai 600,000 di JKM. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu beri sokongan dan peluang kepada OKU ini. Jangan diskriminasi terhadap kami kerana kami juga mempunyai kemahuan dan kami juga boleh berdikari seperti orang yang bukan OKU. Jadi ramai sahabat-sahabat saya sudah pun berjaya. Kalau kalian tahu di online tu ada kalanya mereka akan beritahu yang mereka OKU. Tetapi macam saya katakan juga, kadang-kadang orang kalau tahu kami OKU, orang tak nak bantu. Kita tidak boleh begitu kerana kita semua akan menjadi OKU satu hari nanti. Justru apa yang kita lakukan, kita mesti lakukan seperti kita ingin membantu diri kita juga sendiri. Terima kasih YB. Saya tertarik dengan YB cakap terdapat billionaire dalam kalangan OKU. Jadi sebenarnya bukan halang pun. Like we discussed before, talent itu terletak kepada akal dia, kepada kebijaksanaan dia. Jadi janganlah kerana dia ada belakangnya status begitu, kita tidak tap on dia punya talent. Sangat rugi saya rasa kepada negara, in fact.
Sebab kita tengok sebagai contoh, YB sendiri telah menjadi senator di Dewan Negara. Tapping on your talents, your experience is so vast and whatnot. So saya rasa kita boleh beri peluang lebih banyak kepada golongan OKU untuk meneraji tampuk kepimpinan dalam negara kita. Seterusnya, apakah persediaan awal mungkin dari segi mental dan kemahiran yang perlu ada pada golongan OKU ini? Sekiranya ini menjalani pendapatan melalui keusahanan. Pada pandangan YB Senator Dato', adakah peluang seperti pembiayaan, latihan dan bimbingan sekarang ada cukup untuk golongan ini? Ya, sekarang ini memang alhamdulillah banyak sudah pertubuhan, organisasi, kementerian, agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta NGO yang memberi peluang kepada OKU untuk memperbaiki ataupun brush on their talents, ya, menggilap bakat-bakat mereka. Namun begitu, masih banyak yang boleh kita lakukan di sini sebenarnya. Kadang-kadang kita cakap, kita buat sekejap, pasal kita nak buat duit. Habis itu kita menggunakan OKU. Itu tidak boleh begitu. Ianya mesti berpanjangan. Seperti saya katakan, setiap daripada kita akan menjadi OKU dan setiap daripada kita ada kalanya kita dianugerahkan anak yang OKU. Jadi amat penting untuk kita berterusan menyokong komuniti OKU. Kami adalah masyarakat, kami juga membayar income tax, bayar cukai. Jadi pohonlah, saya tolonglah beri peluang kepada OKU seperti kalian semua memberi peluang kepada orang yang bukan OKU. Namun begitu, apabila kalian membawa OKU itu di dalam katalah untuk kursus, ya, perlu diingat kita perlu ambil keadaan prasarana, kita perlu beri perhatian, ya. Adakahnya aksesnya ada untuk OKU itu dari segi tandas, dari segi tempat letak kereta, dari segi ruang untuk mereka bergerak ketika mengikuti kursus itu, dan sekiranya ada yang pekak, pastikan ada jurubahasa isyarat, begitu, ya. Dan sekiranya mereka memerlukan sokongan pembantu untuk bersama mereka, sila berikan peluang itu. Jadi, dan ada satu yang kadang-kadang kita lupa, ada setengah OKU itu, Puan Pengacara, beliau perlukan ibu bapa atau pembantu bersama mereka, kerana mungkin mereka tidak boleh bercakap tetapi mereka boleh memahami, dan yang boleh berkomunikasi dengan beliau adalah penjaga beliau ataupun ibu bapa beliau. Jadi amatlah penting untuk kita memastikan penjaga atau ibu bapa itu sama sekali dan turut serta belajar. Jadi mereka boleh memberi sokongan. It's a teamwork. Kerana bukan semua OKU yang boleh mengendalikan perniagaan atau meneruskan pengajian, ya, sendiri. Mereka perlukan sokongan. Jadi kita semua perlu berikan sokongan berpanjangan. Jangan berikan sokongan sekejap je pasal dapat daripada HRDF, kita dapat fund, habis itu kita tolong, kan, sekejap. Tak boleh. Kita kena berterusan kerana seperti saya katakan, satu hari nanti kita semua akan menjadi OKU. Setuju sangat YB. Kita juga tahu bahawa OKU ni terdiri daripada pelbagai, macam YB cakap tadi ada 7 kategori, dan sebenarnya kalau kita ketahui sekarang pun ramai di kalangan OKU ni dia dari kalangan yang kita tak nampak physically, dia macam autistic is also kategori OKU, kan, betul tak YB? Betul kan saya? Jadi you tak akan nampak physically and you will wonder if you berlalu segala kenapa diperlukan aid and what not. Tapi sebenarnya kita sebagai masyarakat kita perlu sangat sensitif kepada mereka, dan kita kena tanya dululah. Saya rasa sebagai masyarakat yang progresif untuk negara maju, kita kena tanya. Lagi satu, apabila Puan Pengacara berkata tadi bahawa macam autism, ya, dan ada yang kita tidak nampak, ada juga kategori iaitu penyakit jarang jumpa, ya, dan juga mereka yang macam albino tu boleh kita nampak, tetapi bagaimana pula dengan OKU mental? Sahabat-sahabat saya semuanya berbakat dan semuanya ingin berniaga dan berusaha dan berdikari. Namun begitu, kita semua di luar sana mesti pastikan kita berikan sokongan daripada segi kursus, ya, bagaimana mereka boleh memperbaiki skill-skill mereka, meningkatkan skill-skill mereka, bagaimana kita boleh memberikan sokongan dan grant, dan mengajar kita, dan seterusnya make sure kita ada mentor supaya mereka ini akan berterusan berjaya. Terima kasih YB. Okey, sebab masa tidak begitu panjang dan YB ada hal lepas ni, saya nak kepada satu soalan yang terakhir kalau boleh. Kita tahu banyak pihak yang amat prihatin dan ingin membantu golongan OKU ni. Memang banyak yang
prihatin dan kita ada golongan ini, apakah bentuk bantuan atau sistem sokongan yang boleh disalurkan supaya ia tidak hanya tertumpu kepada satu aspek saja atau bertindih. Maknanya meaning to say they want to help the OKUs but normally it's only towards one focus sahaja. Mungkin boleh dipelbagaikan jadi lebih ramai network yang boleh membantu golongan kaya. Pada YB kata. Okey, sekali lagi saya perlu tekankan apa yang kita semua lakukan untuk orang bukan OKU, kita mesti berikan kemudahan dan peluang itu kepada OKU juga. So there's no double standard. Dan apa yang kita ingin lakukan untuk OKU itu, kita kena pastikan OKU itu be part of that management. Okey, sekiranya apa yang kita nak buat tu, projek itu akan ada involvement OKU. OKU akan datang. Kita mesti pastikan di dalam jawatankuasa itu ada OKU seorang atau 2 orang. Jangan kita buat entam kromo kata okey je, saya dah biasa, saya rasa. Awak tidak boleh rasa awak bukan OKU. Jadi itu yang sesuatu kita perlu ingatkan. Nothing about us without us. Dari segi pendidikan, kita jangan tinggalkan OKU di belakang. Sekiranya di sekolah atau tempat kita belajar, pastikan kita fikir mengenai keperluan OKU itu. In a nutshell, apa yang ingin saya katakan secara ringkas adalah OKU adalah masyarakat Malaysia. Kita akan menyambut kemerdekaan beberapa hari saja lagi. Tapi terus terang saya katakan kami OKU, ada kalanya kami tidak merasai kemerdekaan itu kerana kami tidak diberi peluang seperti orang yang bukan OKU. Justru treat the OKU as if you are treating everybody else who's not disabled. Pastikan tiada diskriminasi. Okey, terima kasih YB. Senator sangat memberangsangkan dengan saya rasa cukup holistik apa yang YB sentuh mengenai sorry, tak dengar ya. Sorry, minta maaf. Saya ulang balik. YB Senator tadi maksudkan tadi in terms of infrastructure is very important bila kita nak masyarakat ataupun golongan equity bersama-sama kita untuk kita mencapai equity secara substantif kepada semua golongan yang ada di Malaysia. Jadi kita kena ada, if they need a ladder, we should give them a ladder so that they can, in fact dalam bidang keusahawanan pun kita tidak boleh tengok pada satu line saja. Kalau they need a ladder, kita hulurkan ladder itu untuk memberi sokongan sebab percayalah mereka pun ada talent-talent yang luar biasa. Dan seperti yang tertarik saya tengok dekat chat box, one day we will all be OKUs. Betul, saya sangat setuju. One day kita akan ada disabilities kita masing-masing dan kita tidak akan selamanya kuat seperti ini, insyaAllah. Dan kalau ada sebarang soalan, mungkin satu soalan sebelum kita akhiri sesi slot bersama YB Senator Datuk ni. Adakah? Kalau tiada, saya nak ucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian yang amat padat dan berinformasi daripada YB Senator Datuk. Bagi pihak penganjur, saya sekali lagi mengucapkan penghargaan kerana sudi meluangkan masa yang sibuk bersama kami dan para peserta di Karnival Kerjaya dan Usahawan Negeri Kedah. Saya harapkan sangat perkongsian yang sangat bermanfaat ini dapat dimanfaatkan, terutamanya apabila kita melihat golongan OKU ni, jangan anggap mereka istimewa dan istimewa saja. Maknanya anggap dengan mata yang lebih besar di mana they all have talents. It's us sebagai masyarakat yang perlu tap on these talents untuk membantu mereka ke arah yang lebih daripada apa yang mereka ada. YB, any last words from you? I just want to say thank you kalian semua, Encik Adi, Ana, yourself, dan semua kerana sudi menjemput saya. Kepada kalian semua, seperti saya katakan, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang akan tidak lama lagi, dan kepada sahabat-sahabat OKU di luar sana, teruskan perjuangan anda. Kita harus bangkit kerana kita adalah apa orang kata mentor dan juga orang-orang yang di look up to oleh generasi OKU.
Jadi salam bahagia dan salam hormat dan salam sayang dan jaga diri semua. Terima kasih YB. Okey, tepukan untuk YB. Saya minta lupa tepukan untuk YB. Okay, terima kasih. Okey, seterusnya tanpa melengahkan masa, kita akan bersama dengan panel kita yang kedua, iaitu yang berusaha Encik Muhammad Harun bin Uthman, daripada Perkeso. Jadi ini adalah satu organisasi yang saya rasa kalau dari segi bidang pekerjaan memang Perkeso sedang giat menjalankan usaha-usaha untuk tap talents into the right organisasi supaya lebih ramai lagi mendapat peluang pekerjaan. Jadi tanpa melengahkan masa, untuk skop daripada Encik Harun ni, Encik Muhammad Harun, kita akan bercerita tentang program skim perlindungan sosial pekerjaan sendiri, SPS Prihatin Wanita, dari segi sudut perlindungan lah ya, saya rasa Encik Harun. Jadi selamat pagi Encik Harun. Okey, soalan saya yang pertama, skim perlindungan sosial pekerjaan sendiri adalah salah satu inisiatif yang diberikan oleh kerajaan kepada kaum wanita. Bagaimana pandangan Tuan berkaitan penyokong wanita terhadap skim ini, terutamanya kepada mereka yang berada dalam sektor informal ya? Tuan? Terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih juga kepada Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Kedah kerana memberi peluang kepada Perkeso untuk bersama pada pagi ini. Bagi Perkeso, kita juga merakamkan kepada terima kasih kepada peluang ini. Soalan yang pertama ni agak menarik dan tertarik. Sebenarnya sebelum saya bercerita bagaimana penerimaan wanita, saya kena maklum lebih awal. Saya buka mic. Okey, saya kena maklum skim pekerjaan politik ini mula dipertentangkan pada Jun 2019, yang mana kerajaan fokus kepada terutamanya adalah untuk e-hailing dan pemandu teksi. Walau bagaimana skim ini diperkembangkan lagi mulai Januari 2020 kepada tambah lagi 19 sektor, kita menjadi kepada 20 sektor, iaitu yang mana masuklah pelbagai sektor. Dalam terutamanya dalam membantu golongan-golongan yang kehilangan pekerjaan dan juga yang perlu mencari pekerjaan. Mulai 17 Mac melalui sistem permekasaan yang di-announce mantan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana dia berkenan dipanggil skim pekerjaan sendiri atau usahawan wanita, yang ini di mana kerajaan memperuntukkan lebih kurang 10 juta kepada usahawan wanita untuk mendapatkan faedah ini, yang di mana 30% hanya dibayar oleh wanita dan selebihnya ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Oleh itu bermula daripada era itu bermakna skim dengan wanita ini diperluaskan, merupakan satu bonus kepada wanita, usahawan wanita, dan ini peluang perlu diambil yang diperkenalkan oleh kerajaan. Di bawah skim ini juga kita pada ketika ini kita masih berada di tahap yang agak memuaskan, yang mana lebih kurang di peringkat nasional setakat hari ini usahawan wanita yang mendaftar dengan kita lebih kurang dalam 11,200 lebih. Dan di negeri Kedah saja yang mendaftar untuk usahawan wanita ini adalah sebanyak 815. Jadi dalam keadaan begini kita perlu meningkatkan lagi bagaimana kita untuk berusaha memperkenalkan skim pekerjaan wanita, usahawan wanita ini kepada golongan-golongan usahawan wanita. Bagi wanita, skim keselamatan pekerjaan sendiri ini bukan benda yang baru. Sebelum ini kebanyakan sebenarnya Puan maklum, kebanyakan golongan wanita adalah suri rumah tangga, dan kebanyakan yang suri rumah tangga dan sektor formal adalah sektor perkara yang lain. Di sektor informal kebanyakan bila keadaan pandemik melanda, usaha tonggak utamanya kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, jadi berbagai usaha suri rumah jadi terpaksa bekerja sendiri seperti berniaga goreng pisang di jalan, jual kuih dan sebagainya. That's why bila kita rasa ini adalah satu keperluan
kerajaan mengambil inisiatif yang dikenal oleh Perdana Menteri, itu kita panggil SPS Prihatin Wanita. Inilah peluangnya untuk golongan wanita mendapat faedah bagi jika berlakunya bencana. Dalam masa yang sama juga kita gunakan pelbagai strategi untuk kita tingkatkan supaya usahawan wanita ini dapat mengambil peluang atau mengambil inisiatif yang diberi oleh kerajaan untuk mendaftar dan mencarum dengan PKSO. Jika berlaku sebarang bencana, mereka ini dilindungi. Kita berkolaborasi dengan pelbagai pihak, agensi kerajaan, JLC, termasuk juga pemimpin masyarakat, golongan dan media. Bagaimana kita boleh tingkatkan supaya golongan wanita ini lebih mengambil kesempatan. Pasal peluang ini dibuka hanya sampai 12 sahaja tahun ini, dan waktu itu kita akan tutup. Kita masih ada beberapa bulan lagi untuk kesempatan yang boleh digunakan oleh kaum wanita. Itu yang Terima kasih Cik Maharib. Saya tertarik saya dengar keyword bencana ya. Cik Muhammad Harun sebutkan tadi. Boleh terangkan sedikit tak? Bencana yang dimaksudkan ni dia akan cover perlindungan akan cover bagaimana buat bencana? Okey. Harun? Bencana ni maksud dia sesuatu bencana ni kita kategori dalam bentuk yang skop yang luas. Bencana ni tak kisah dalam sektor pekerjaan jika ditimpa kemalangan atau sakit yang kronik dan sebagainya lah. Jadi macam ni kita lebih fokus kepada bencana pekerjaan. Apa kaitan yang berkaitan dengan pekerjaan dilakukan seperti menjual goreng pisang. Daripada mendapatkan bekalan di kebun pisang sehinggalah dipasarkan menjual goreng pisang. Jika berlaku sesuatu kemalangan, maksudnya kita akan bayar dan kita hidup untuk kaum wanita. Very good scheme. Mungkin dari segi macam Cik Arun kata sampai hujung tahun ini, dan takers dia masih agak minimal lah saya rasa. Jadi mungkin inilah peluang yang ada untuk tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dan mendengar boleh war-warkan skim perlindungan, especially bila kita tahu di sekeliling kita ramai sebenarnya yang sedang mengusahakan perniagaan sama ada secara kecil-kecilan atau in a bigger scale, dan mereka tidak mengetahui mengenai kelebihan dan adanya skim ini untuk melindungi apa-apa. Dia tiada had dia dari segi ni, dan pembiayaan dia masih ada, dari segi bajet dia pun masih ada. Jadi boleh tuan terangkan tak apakah kelebihan dan kepentingan skim ini yang wanita sekarang ni yang ada mendengar ni boleh memanfaatkan, dan adakah certain kriteria untuk mereka memohon ataupun sesiapa saja boleh memohon? Terima kasih Puan Moderator dan para pendengar semua. Sebenarnya untuk skim prihatin wanita ni semua golongan usahawan wanita. Dalam arti kata paling mudah sekali, kalau seseorang suri rumah yang menjaga anak-anak yang dihantar oleh jiran, yang dihantar oleh perkhidmatan pekerja formal, yang dijaga kat rumah mungkin 3-4 orang, mungkin seorang dah 200-300 dari sebulan pendapatan lebih kurang 1,000. Mereka ini juga layak mendapat boleh mencarum dengan PKSO. This is yang dalam kita mula apa tak lagi kalau kita berniaga goreng pisang atau berniaga buah di jalan, berniaga kuih di jalan, membuka warung dan sebagainya. This is the way yang ni. Kelebihan sebenarnya kita untuk malam perempuan sehingga hari ini PKSO telah membelanja untuk membayar faedah kepada golongan kerja sendiri lebih kepada 4.5 juta faedah yang kemalangan dan sebagainya. Bagi faedah yang kita boleh perolehi, antaranya yang kita sediakan di bawah skim ini adalah faedah perubatan. Jika dia perlu mendapatkan rawatan dan memerlukan bekalan ubat, kita akan bayar, tapi berdasarkan hospital kerajaan lah punya bayaran. Yang pertama. Yang kedua, kita bagi juga faedah hilang upaya sementara selama mana cuti sakit didapat diperoleh daripada mana-mana pengamal perubatan yang sah daripada kadar minima RM41.33 sehari. Dan seterusnya, jika dia mengalami kehilangan upaya kekal, kita akan bagi dia hilang upaya kekal. Dan jika melibatkan kematian, faedah itu kita akan beri kepada waris dia. Atau yang meninggal si isteri, kita bagi kepada suami dan anak-anak yang belum mencapai 2 tahun ataupun sedang belajar. Jika suami yang meninggal, kita akan bagi kepada ini kalau tapi kalau dia ni kita panggil usahawan wanita,
Jika isteri meninggal, kita akan bagi pewaris. Kalau andai kata beliau belum menikah, belum kahwin atau tidak ada waris, kita akan serahkan kepada mak ibu bapa ataupun adik-beradik yang belum mencapai 21 tahun. Itulah kelebihan-kelebihan yang kita ada. Jika memerlu fisioterapi disebabkan kemalangan, kita ada satu pusat rehabilitasi yang ada di Melaka, pusat rehabilitasi yang saya rasa semua orang tahu, satu-satunya pusat pemulihan kemalangan yang akibat pekerjaan akan dihantar ke Melaka untuk proses pemulihan. Di situ kita ada pelbagai, termasuk kita memulihkan dia punya keupayaan, kita membekalkan peralatan wheelchair dan hearing aid dan sebagainya, tongkat dan sebagainya, bagi membolehkan orang-orang yang tipu bencana ini untuk berdikari. Kita juga menyediakan latihan-latihan seperti untuk contohnya kalau dulu mungkin dia tidak ada kemahiran untuk buat bakri, kita pun ada latihan untuk buat bakri dan sebagai jahitan. Itu juga dalam pelbagai yang ada di kitab yang kita di Melaka. Itu kelebihan bila berlakunya bencana yang mana Perkeso menyediakan kemudahan tersebut. Sangat menarik Puan. Saya pun rasa sebagai wakil daripada Jabatan Pembangunan Wanita, benda ni pun saya rasa agak kurang diwar-warkan. Saya rasa sangat menarik, especially kepada wanita yang kita ketahui banyak berada dalam sektor informal. Dan saya rasa, saya kira dalam sektor informal ni juga adalah ketua isi rumah wanita, iaitu mereka berada di kalangan yang ibu tunggal ataupun mereka juga mengetuai keluarga sama ada berkahwin atau tidak. Jadi perlindungan ini at least sekurang-kurangnya memberi jaminan sedikit, especially bila mereka mengusahakan sesuatu usahawan untuk perlindungan kepada keluarga mereka dan sekiranya mereka hilang upaya ketika berniaga. Betul tak Cik Harun? Saya sambil-sambil ni saya juga tengok chat box dan ada beberapa soalan juga sambil-sambil kita berbincang mengenai tajuk yang menarik ini. Ada yang bertanya, Cik Harun, jika mengajar tuition, boleh ke mencarum di bawah skim ini dan apa dokumen yang perlu disubmit? Dan soalan kedua, sekiranya beliau ni adalah seorang kaki tangan kerajaan tetapi dalam masa sama juga turut ada side business lah, side income, bolehkah mencarum dalam skim ini? Ketiganya, saya punya soalan juga, what is the minimum amount untuk mencarum? Saya rasa semua pendengar mahu tahu jugalah, how much is the minimum amount untuk kita mencarum? Kalau boleh Cik Harun jawab. Terima kasih Puan, terima kasih. Saya jawab soalan yang dibangkit oleh, saya rasa ada dalam chat box ni. Ya, ada dalam chat box. Untuk guru-guru tuition ni juga boleh mencarum. Dan dokumen ni sebenarnya kita tidak perlu dokumen, penting dia ada buktikan bahawa dia punya pekerjaan dia adalah mengajar secara part time atau sepenuhnya. Dia boleh submit kepada Perkeso dan boleh mendaftar secara bersedia mengatakan dia adalah guru tuition, dan Pak Perkeso akan lihat benda ini adalah satu memang sah. Itulah pekerjaan ini, tidak ada masalah. Kita tidak perlu dokumen yang lebih spesifik, tak perlu daftar SSM dan sebagainya. Itu sangat menarik, sangat menarik. SSM tu kira saya rasa adalah cabaran juga pada wanita-wanita dalam sektor informal sebab dia perlu formalizekan kan the business and especially bila bisnes tu berskala sangat mikro. Jadi perlindungan ini boleh ditawarkan secara am lah. Jadi soalan kedua tu. Soalan kedua tu mengenai kaki tangan kerajaan. Kaki tangan kerajaan ada majikan. Dalam masa lain mungkin selepas dia bekerja dengan kerajaan, malam dia buat perniagaan, tarik styling dan sebagainya, dia juga boleh mencarum sebenarnya untuk perlindungan. Sebab proses pekerjaan dengan kerajaan tu kita tidak cover pasal dalam anggota yang tetap. Tapi walau bagaimana tu pun, bila dia membuat pekerjaan sendiri, dia berniaga sendiri, urusan contohnya mungkin bisnes kek lah, dia terpaksa hantar run bisnes kek, daripada membeli kek sampai dia jual kek. Jika mengambil skim ni, apa-apa berlaku dalam proses kerja untuk kek itu kita akan cover perlindungannya. Okey. Mengenai soalan Puan Moderator, kadar paling minima kalau mengikut ekspresi wanita ni adalah sebenarnya sebanyak RM19.40 itu yang di-cover oleh kerajaan lah. Yang kalau kata tidak mengasuh kita sebenarnya ada 4 kategori. 4 kategori skim di bawah skim SPS ni. Yang diberi perlindungan yang paling minima sekali kadar bulanan adalah sebanyak RM13.10. Yang paling rendah dan yang paling tinggi adalah sebanyak RM49.40. Dan melalui skim pemerkasaan yang ditawar oleh kerajaan,
pihak usahawan wanita hanya perlu membayar RM69 pamposit untuk tempoh 1 tahun. Dan selebihnya sebanyak RM170 akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Itu sebenarnya. Very good. Sebenarnya puan-puan yang mana yang mengusahakan, saya rasa jangan jangan lepaskan peluang ini sebab very minimal sebenarnya amount yang diperlukan oleh perkeso dan boleh bayar sekali one shot ya, Cik Muhammad Harun. Sangat menarik. Ada satu lagi soalan, dia tanya part time nak mencarum boleh ke tak? Saya rasa tak masalah kan Cik Harun? Ya, saya kalau tengok soalan ni dulu, kalau dulu kamera part time boleh bekerja sawah. Sekarang ni kalau di Kedah ni, kalau saya difahamkan tengah menuai, kalau tak silap saya, ada setengah-setengah tempat tengah menuai. Mereka ni sepatutnya pesawat-pesawat ni pun kita galakkan untuk mencarum di bawah. Kita ada lagi 20 sektor selain daripada sektor wanita ni, kita ada sektor-sektor lain dia boleh mencarum. Kalau terutamanya bagi golongan wanita yang mengusahakan bendang dan sebagainya, ini dia time untuk diambil peluang. Pasal kita tahun ni hanya kerajaan memberi peluang, dia hanya membayar 30% saja untuk cover dia punya insurans bagi tempoh 12 bulan. Jadi kalau tak ambil ketika ini, by next year mungkin kalau nanti dia kena bayar penuh. Ini time sampai kita offer ni sampai 31 Disember 2021 saja untuk ni. Jadi kalau part time memang tidak ada masalah. Kita kena tahu apa pekerjaan yang dibuat. Jadi kita sebenarnya perkeso ketika ini kita mencuba kita adalah kita cuba mencari dari jaringan keselamatan sosial ke semua ke atas rakyat Malaysia. Kalau boleh kita tidak mahu tertinggal rakyat Malaysia yang tidak ada perlindungan insurans. Itu sasaran kita. Kita termasuklah yang terbaru sekali Puan, bulan Jun kita perkenalkan skim domestik yang mana pembantu rumah juga kena mencarum dengan perkeso. That's right. Mana kita beri ruang yang lebih besar kepada masyarakat Malaysia untuk mendapatkan peluang-peluang perlindungan jika berlakunya sesuatu bencana yang ini kalau tak ambil kesempatan kita rasa kita akan rugi. Jika berlaku bencana ni Puan, kalau kita tengok untuk pengalaman saya baru ni macam kita tengok betul lah yang paling barulah yang kita tengok yang besar apa yang berlaku di Jerai. Kepala yang kalau jatuh, jadi salah seorang yang kita daripada 6 orang yang terlibat, 4 yang meninggal, 6 meninggal, 4 meninggal. Daripada 4 yang meninggal tu 2 adalah di bawah lindungan skim perkeso. Jadi bayangkan kalau tidak ada, saya telah satu kes, bagi satu yang lagi 2 yang masih hidup kita bayar hilang upaya sementara dan itu mungkin kalau saya dipahamkan dia ada mengalami patah, kita akan bayar hilang upaya kekal jika dah selesai prosesnya. Tapi macam baru ni saya sendiri turun bersama yang amat berhormat Menteri Besar di Ian Kedah yang mana kita menyampaikan faedah kepada isteri-isteri full time. Dia tidak tahu. Kita panggil, kita ada satu tim yang kita panggil tim perhatian yang kita launching. Tim-tim ni akan mengenal pasti jika berlakunya kemalangan maut, kita akan pergi dahulu. Macam kes baru ni kita sempat sampaikan faedah sebelum jenazah sampai ke rumah. Kita akan cukup bantu untuk meringankan kepada suri rumah yang tidak tahu faedah. Mungkin kalau kita tanpa begitu dia mungkin kehilangan tonggak pendapatannya akan masalah untuk usia depan. Tentu baru ni bila ada perkeso, that's why peranan kita. That's why saya menggalakkan usahawan wanita. Kita tidak tahu bencana akan berlaku pada bila-bila masa. Hari ini kita keluar rumah belum tentu kita boleh balik. Macam mana kita keluar pagi ini? Jadi itu yang. Jadi kalau kita tengok itu kita secara tak langsung bagi kes bencana di Jerai ini kita kurang-kurangnya housewife di rumah dia adalah pendapatan yang boleh tanggung untuk anaknya. So anak dia 5 orang. Dapatnya pun dia rasa sakit, dia pun rasa sebab, kita pun rasa sebab. MP sendiri pun rasa sebab tengok keadaan begitu. Bila kita ada kurang-kurangnya inilah peluang yang ada kepada kaum wanita yang kita boleh bantu. Yalah, untuk legasi mereka, untuk apa yang mereka tinggalkan juga ya Tuan. Sebelum saya pergi ke soalan saya rasa ramai yang nak tahu bagaimana sebenarnya nak take this opportunity. Maksudnya adakah kita pergi log on untuk di website Perkeso ataupun ada di FB, bagaimana untuk mendapatkan menjadi inilah untuk dilindungi oleh skim ini?
Okey, semua faedah-faedah Perkeson ni terdapat dalam website Perkeson, iaitu www.perkeson.my. Dalam situ ada berkaitan dengan skim pekerjaan sendiri ada, pekerjaan wanita ada, faedah-faedah yang kita tawar ada, termasuk juga dengan skim insurans pekerjaan, yang mana skim insurans pekerjaan ni kita lebih mencari kepada pencarian pekerjaan bagi mereka yang diberhentikan kerja ataupun kandidat-kandidat baru yang saya rasa topik ni akan dibincang besok oleh pegawai saya rasa, termasuk yang dia ada di dalam website yang boleh kita tengok di manakah keperluan kita nak tengok dari di situ. Jadi saya rasa dalam website tu dah lebih jelas, dan saya rasa kalau mana-mana dapat dengar ni nak lihat, nak membantu diri mereka sendiri, saya rasa saya galakkan untuk lihat website Perkeson. Saya sedang tu je. Cuma kalau masa ketika ini kita tidak dibenarkan berjumpa disebabkan keadaan pandemik, jadi semua kita buat secara talian. Interview pun untuk maklumat semua para pendengar, kita pun sedang menjalankan interview sekarang secara online, walaupun kita webinar sekarang, tetapi interview seperti jalan secara webinar yang diuruskan secara live. Jadi yang mana pendengar yang belum masuk tu, kalau sempat lagi kita masuk, itu kena urusan, jadi kita cuba masuk, kita cuba masuk untuk makluman advantage-nya di Kedah. Baru ni contohnya macam kita ada pusat tempat macam yang formal di Kulim, High Tech, di Sungai Petani, a lot of thing yang banyak pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan. Dalam tempoh 3-4 tahun ni kita memerlukan lebih kurang dalam 5,000 orang tenaga kerja. Lebih kurang 5,000 orang kerja. Untuk makluman puan juga, hari ini sahaja kalau kita tengok untuk sesi temuduga kali ini, sebanyak 931 kaum wanita yang mendaftar dengan kita untuk tengok. Kaum lelaki hanya lebih kurang dalam 400 orang saja. Mana wanita lebih ramai. Saya pun terbangga juga lah. This is the way prosesnya. Bagaimana perkara ini boleh dilihat untuk menggalakkan lagi wanita-wanita berkerjaya ataupun usaha itu kan. Betul. Apa ni nama dia, bila kita melihat kepada pandemik ini telah mengajar kita bahawa sebenarnya we need as much income as we can, tidak kira kita di dalam berlatar belakang apa dan bekerja apa, sebab kita tak tahu sebarang bencana boleh berlaku, dan jika kita tidak sediakan payung sebelum hujan, inilah yang maknanya kita akan menghadapi kesukaran lah. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sebelum we end this session, dan jangan lupa untuk mendaftar kepada caruman sistem perlindungan ini. Jadi pada soalan seterusnya, boleh tak tuan terangkan dengan lebih lanjut kaedah untuk mendapatkan perlindungan skim ini, dan berapa dah diterangkan tadi, dan berapa lama tempoh grace period untuk insurans ini berkuat kuasa? Saya rasa itu sangat penting. How long is the period for perlindungan ini sebenarnya? Adakah setahun dan perlu di-renew, ataupun once and that's it? Okey, terima kasih Puan. Untuk skim perlindungan ini biasanya kita akan bagi tempoh untuk 12 bulan. Dia bayar dahulu baru kita cover. Untuk skim perlindungan sendiri, bayar dahulu kita cover untuk selama tempoh 12 bulan. Kalau dah mendaftar hari ini, 12 bulan ke depan, mana apa pun berlaku dalam proses pekerjaan dia, kita akan lindungi untuk mendapat faedah-faedah seperti yang saya cerita tadi lah. Kalau tanya saya lah Puan, untuk faedah yang paling, kita pun tidak mahu kemalangan itu. Kita pun tidak mahu, kita akan hilang punca pendapatan dan sebagainya. Biasanya menjadi kesukaran kepada kita bila berlaku bencana dari segi perkaran alat pemulihan. Costingnya sangat tinggi. Contohnya fisioterapi, wheelchair, katil dan sebagainya. Yang paling susah sekali adalah susu untuk orang hidup, minum susu. Jadi kalau melibatkan costing yang tinggi ni, biasanya kalau tidak ada perlindungan ni, dia akan menjejak pendapatan pagi yang ditimpa bencana, yang kadang-kadang kita tengok dia terlantar. Sepatutnya jangka hayatnya boleh hidup lebih daripada 5 tahun, mungkin tak sampai disebabkan kekurangan alat-alat. Jadi ada perlindungan ni mungkin yang kaya. Mungkin boleh pulih semula pun boleh pulih semula. Jadi kita perlu satu komitmen daripada semua masyarakat. Bagi saya perlu mendaftar dan rebut dah peluang ni. Terutamanya usahawan-usahawan wanita yang ada yang mendengar, rebut dah peluang ni, daftarlah dengan Perkeson untuk dapat faedah ni sebenarnya. Apa pun kaitan dengan proses-proses yang kita buat, berkaitan dengan usahawan kerja yang kita lakukan, dia mesti dilindungi. Kalau tidak dalam keadaan jika tidak dilindungi, kita agak sukar untuk kita meneruskan kehidupan kita. Setuju, betul. Peralatan fisioterapi semua adalah kos, dan untuk kita
menunggu bantuan daripada kerajaan, dan kita pergi ke hospital kerajaan pun, the queue is very long, especially nowadays when hospitals dah digazetkan sebagai COVID hospital and what not. Untuk kita tunggu fisioterapi punya appointment pun will take some time kan. Jadi dengan perlindungan ini boleh memberikan kita alternatif lah kepada ada sources. Dan saya lihat ada satu soalan sebelum kita ke soalan terakhir, dia daripada Puan Najihah mungkin, pesawat boleh ke mencarum dalam skim ini? Saya tidak dapat membantu menjawab soalan ini, mungkin kepada Cik Muhammad Arun lah. Okey, pesawat pun boleh mencarum dengan kereta di bawah skim 3. Saya kalau macam saya maklum awal tadi, sekarang ni dah musim menuai, kebanyakannya kalau orang tanya kalau di Bendang di Kedah ni, saya bila pun saya just join di Kedah ni pun baru lagi. Bila menuai di Bendang, saya rasa this is the best time untuk kita galakkan mereka bercarum. Usaha-usaha di Bendang ni bukan ada pelbagai perkara yang bahaya seperti ular dan sebagainya, benda-benda yang boleh mendatangkan kecederaan, jatuh dan sebagainya. Jadi saya menggalakkan, memang saya menggalak sangat-sangat untuk mendaftar dengan sertifikat. Termasuk kita ada 20 skim yang ada boleh mendaftar. Yang pertama pengangkutan barang-barang, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pemakanan, pembuatan, pembinaan dan sebagainya. Ada 20 skim yang boleh mendaftar. Pilih saja kategori yang mana yang berkenan. Kategori 1 tadi yang sebulan RM13.5, kategori 2 RM15 dan seterusnya, paling tinggi RM46.40 bagi kategori. Kalau usahawan wanita memang kerajaan bagi kategori yang kedua RM19.40. Nah, itu memang kita cover. Jadi termasuk juga yang kerja perkhidmatan isi rumah ni, orang suka penjagaan, perawatan dan pemberian kesihatan. Jadi tukar urut pun boleh daftar. Tidak ada masalah spas. Saya kata bantu. Ini ruang yang kita nak beri kepada masyarakat. Ini yang kita buat, terutama dalam tempoh-tempoh pandemik. Kita memang banyak, kita cuba galakkan ramai, terutama di Kedah ni kalau tanya yang pendalaman, yang kerja melalui getah dan sebagainya, kadang-kadang jatuh di ladang, dia tidak ada pendedahan, kita minta dia mencarum mendaftar dengan kita. Ada had umur ke Tuan dari segi nak menjadi pencarum ni? Ini untuk cara SPI kita tidak ada had. Selagi mana dia bekerja dan mampu bekerja. Kita kan. Kalau umur dia 60 masih bekerja boleh, umur 70 pun tidak ada masalah. Sangatlah bermanfaat untuk wanita. Jadi bukan saja untuk yang mendengar, mungkin kepada ahli keluarga, kakak, ibu dan manfaatkanlah skim perlindungan yang ditawarkan ini. Dan macam Tuan tadi sebutkan mengenai turn-ups for jobs hari ini, itu around 900 adalah wanita. Jadi saya kira ramai wanita dah kira makin open towards the idea of menjana pendapatan dan ingin mendapatkan pekerjaan. Jadi soalan terakhir saya, sebab kita ada beberapa minit saja, walaupun sesi ini sangat menarik, pada pandangan Tuan, apakah tahap kesedaran mengenai bentuk perlindungan sosial, terutamanya dalam kalangan wanita? Because now kita dah nampak wanita dah lebih open towards the idea of menjana pendapatan, tapi dari segi bentuk perlindungan sosial, bagaimana kita boleh meningkatkan lagi kesedaran ini? Jadi tidaklah sia-sia saja mereka bekerja dan tiada perlindungan sosial, jadi sayang the effort that they put into. Tuan, kalau boleh. Okey. Tahap sebenarnya kalau tanya tahap kesedaran kaum wanita yang ada sekarang, terutama di Kedah lah. Di Kedah saya rasa dia dari sehari ke sehari semakin meningkat. Dalam tempoh 2 minggu ni, sebelum ni kalau kita punya data yang menunjukkan dalam 600 lebih, lepas ni kita tengok yang terakhir data ada 812 usahawan dan wanita yang telah daftar lah, maksud saya kita panggil usahawan. Yang mana peningkatan tu saya rasa semakin dalam kempen. Sekarang ni Perkesu akan buat kolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan seperti Zakat, Amanah Ikhtiar, Tekun, golongan masyarakat dan sebagainya, termasuk juga JPW wanita ni juga lah, bagaimana boleh membantu kita untuk menggalakkan usahawan wanita ni mendaftar dengan Perkesu untuk memberi perlindungan. Sebenarnya kita tidak tahu kemalangan yang berlaku pada bila-bila masa kadang-kadang ni. Lepas tu kita juga dalam usaha untuk meningkat supaya faedah ni diberi dan diambil peluang sebelum 31/12 ni untuk tahun ni. By next year bila kita dah habis tempoh 12 bulan, kebanyakan untuk sambung, kebanyakan kita tidak tahu sama ada kena bayar sepenuh ni oleh
pencarum itu sendiri ataupun kerajaan setuju untuk tampung juga sebahagian. Jadi kita ambil peluang yang ada tahun ini. By next year mungkin income yang kita dapat kita boleh simpan sedikit, kita cover untuk next year sebenarnya. Jadi kalau tanya saya dari segi untuk peningkatan kawan wanita, saya galakkan mencarum dengan Pekeso. Bagi Pekeso kita akan cuba buat publicity sosial media cetak. Seperti hari ini kita ada webinar, ini kita buat di seluruh Malaysia, kita beritahu, kita galakkan. Ambillah peluang yang diberi oleh pihak kerajaan. Jangan tinggalkan. Mana kalau kita akan rugi bila kita ditimpa bencana. Kita juga libat sebab dengan semua golongan-golongan wanita yang juga dia sebenarnya memberi satu faedah kewangan lah kalau berlaku bencana. Itulah. Jadi tuan-tuan perempuan yang mendengar, ambillah peluang ini. It's only RM69, 80% betul ke tuan? Betul, untuk setahun kalau dibahagikan pun tak sampai RM10 satu bulan, mungkin dalam RM5 lebih saja. Sangat amat rugi kalau kita tidak mencarum. Dan saya nampak ada satu soalan terakhir tuan daripada chat box itu berkenai EIS coverage. Adakah untuk semua pencarum? Okey. Pencarum atau coverage ini merupakan EIS ni adalah Employment Insurance Scheme, yang mana kepada yang pertama adalah merupakan warga negara, yang kedua berumur 18 hingga 60 tahun bekerja dalam sektor swasta. EIS ni kita cover untuk dalam sektor swasta. Lepas tu perkhidmatan berasaskan ini adalah yang kita beri perlindungan kepada semua pekerja-pekerja yang kerja di sektor formal. Maknanya kalau kerja di industri, jika berlaku pemberhentian pekerjaan atau terpaksa VSS, terpaksa mengecilkan skop pekerjaan dan terpaksa berhenti sebagian. Yang ini kita beri faedah untuk kita bagi allowance dan sebagainya. Pertama kita akan bagi allowance selama tempoh 6 bulan, dia ada punya portion lah. Allowance bulan pertama contohnya 600, 400 dan seterusnya lah. Dan kedua kita akan mencarikan pekerjaan untuk mereka semula dan dengan mendaftar My Future Job. My Future Job adalah portal pekerjaan yang dipandang esok, yang mana kita pun mengambil alih daripada Job Malaysia. Jadi sekarang ni apa-apa berkaitan dengan pekerjaan mesti mendaftar melalui My Future Job. Jadi untuk jika tidak mendaftar My Future Job, kita tidak boleh detect sama ada dia nak kita matchingkan dengan pekerjaan yang baru ataupun kita nak bagi dia latihan. Kita juga menjadikan reskilling dengan upskilling yang mana kita beri latihan untuk dia memainkan diri sendiri, dan juga kita juga cuba membantu golongan yang diberikan ini dengan baru. Pekeso berhasrat untuk menjadi hub atau portal di mana semua sektor pekerjaan majikan yang mula pekerja perlu datang Pekeso dan dapat kita boleh membukakan tenaga kerja, sama ada segi teknikal dan sebagainya lah. Hasrat kita kalau baru ni pun saya ada memberi taklimat kepada Yang Maha Kuasa. Kalau mana-mana pelabur yang masuk usul bagi jaminan, kita akan sediakan tenaga kerja dan manpower. Ini is the best yang kita boleh bantu untuk kerajaan negeri dari segi investment dan juga kerajaan Malaysia lah. Mana masuk tamu-tamu kita akan bagi. Saya baru-baru ni pun saya berbincang dengan satu agensi anak saya negeri kita. Mereka berkata ada beberapa pelabur mana Pekeso boleh membantu dari cerita kerja. Saya kata kita akan sediakan maklum pada kita apa jurusan nak, apa teknik profesional yang ada, kita sediakan bagi membantu seperti AS yang kita buatkan. Terima kasih Encik Muhammad Harun. Saya rasa perkongsian yang amat saya rasa menarik dan mungkin membuka minda kepada para hadirin kita hari ini. Jadi sebab kebanyakan inisiatif kerajaan ni kurang disambut oleh rakyat, bukan sebab mereka tidak mahu mengambil peluang ini, mungkin tidak tahu di mana untuk mendapatkan peluang-peluang ini. Dan saya rasa amat rugilah kalau kita sebagai rakyat Malaysia tidak mengambil inisiatif untuk ataupun peluang-peluang ini, rebut peluang-peluang ini, sebab memang ditawarkan untuk semua.
Dan especially skim yang Encik Muhammad Harun tadi terangkan, saya rasa sangat rugi kalau peniaga tidak mengambil this as one thing that they can put into consideration in terms of perlindungan sosial, sebab kerajaan memang support. Jadi saya nak beri tepukan kepada Encik Muhammad, kalau boleh kita beri tepukan. Terima kasih kerana atas perkongsian sangat menarik, dan saya rasa kalau sesiapa mahu lebih lanjut maklumat mengenai skim ini, boleh terus ke laman web Perkeso, tak kisahlah laman web dari segi laman web Kedah ke AM ke, saya rasa dikira seluruh negara sama saja, cuma pengkhususan ataupun kalau nak tanya lebih mikro ataupun lebih dekat dengan nanti mungkin di pejabat Perkeso Kedah lah. Jadi terima kasih Encik Muhammad Harun bin Osman, pengarah Perkeso Negeri Kedah. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita ke panel terakhir untuk sesi ini. Panel yang saya kira amat menarik, saya rasa untuk kita dengar perkongsian pengalaman daripada seorang usahawan wanita yang usahakan sesuatu yang agak bagi saya luar daripada bidang keusahawanan yang diusahakan oleh kaum wanita lah. Panel yang saya maksudkan ialah yang berusaha Puan Hajah Mazlina binti Kamaruddin, pengarah urusan Ayam Bismi Sdn Bhd. Mungkin sedar tak sedar kita pun makan produk beliau sekian lama. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Mazlina dengar ke? Waalaikumsalam Puan Moderator, Puan Ilyana. Ya, saya dengar. Okey, terima kasih. Jadi dalam sesi yang agak dalam sesi yang agak santai ni, kalau boleh, dan dalam sesi yang agak terhad masanya, kita terus kepada soalan saya. Mungkin para pendengar ingin tahu, dan untuk para pendengar dan tuan-tuan puan-puan yang berada bersama kami ni, boleh masukkan soalannya, sambil-sambil tu kita cuba jawab juga kalau ada soalan-soalan. Jadi soalan pertama, bolehkah Puan Mazlina ceritakan sedikit tentang perjalanan hidup Puan dan bagaimana tertubuhnya Ayam Bismi, ataupun ada perniagaan sebelum ni yang menjuruskan Puan ke dunia perniagaan atau dunia keusahawanan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Tuan Pengurusi dan juga Puan Moderator. Bercerita tentang saya punya pengalaman ni, sebenarnya saya ni adalah seorang anak kampung yang dibesarkan dan dilahirkan di dalam kemiskinan. Namun begitu, saya ditakdirkan Allah telah berjaya masuk ke IPM pada masa itu, dan saya belajar dalam bidang analisa pelaburan. Dan seterusnya apabila saya bekerja, saya berkahwin dengan seorang tokek ayam. Makanya saya terpaksa terjun ke dalam dunia ayam. Jadi dia pada saya, I'm not the founder of the business. Tetapi to be frank, saya adalah developer bersama suami saya, Tuan Haji Jeffrey bin Ahmad, untuk develop Ayam Bismi bermula daripada tahun 1988. Bermula dengan 50 ekor ayam yang dia niagakan pada masa itu sebelum kami berkahwin, dan pada masa saya berkahwin pun dia masih lagi pergi tangkap ayam. Masa itu masih lagi kecilan. Dan to be frank, saya tak ada cita-cita pun nak jadi bisnes, nak berniaga. Cumanya saya ni pada masa tu ialah kita anak kampung kan, kita nak jadi guru, kita tengok guru lah satu figure yang maksudnya yang kita nampak ada kereta. Jadi cita-cita kita kan mengarah kepada situ. Idola kita kat situ lah. Jadi apabila saya berkahwin pun, saya masih lagi bekerja dengan 4 buah syarikat sebagai account executive. Kerana saya tahu apabila nanti saya mahu develop business bersama suami untuk menjadi lebih mantap, saya perlu ada pengalaman dari segi perakaunan terutamanya dan juga dari segi pentadbiran. Jadi semasa tu kita ada hire seorang kerani, jadi saya monitor the clerk dan juga kita buat account dan sebagainya. Bermula daripada situlah
saya ni menceburi bidang perniagaan. Jadi to be frank with, I'm not the founder but I'm developer bersama suami saya, Tuan Haji Jeffrey bin Ahmad. Untuk found the business ni senang sebenarnya. Boleh tanya, kadang-kadang ada seorang tu dia ada 10 business dia dah asaskan. Tapi semuanya cloud. Tetapi untuk develop business adalah satu perkara yang sangat susah. Tambahan lah, kita develop Bismi Empire ni, pemegang jenama Bismi ni, sehingga pada masa kini kita ada 400 pekerja. Trading kita 160 juta untuk tahun 2020 dan we pay tax 1 million plus. Dan kita juga ada rumah makan percuma yang mana kita serve orang-orang di sekitar kita makan 300 orang sehari. Dan insya-Allah pada hari Ahad ni kita bertambah kepada 400 orang makan tengah hari setiap hari. Jadi nasi, lauk ayam dan sayur. Jadi benda tu diberi percuma. Jadi apabila berada pada tahap ini, saya rasa saya amat yakin saya tidak menyesal bersama-sama dengan suami untuk develop Ayam Bismi. Dan kemuncaknya kita dapat beri orang makan secara percuma setiap hari. Okey. Terima kasih Puan. Seperti Puan nyatakan tadi, benda ni adalah diusahakan bersama suami. Jadi bisnesnya ialah mungkin suamilah yang masuk industri ayam ni dulu sebelum Puan. Jadi di atas sebab perkahwinan yang menyebabkan Puan pun mungkin jatuh cinta kepada this industry. Mungkin tak pernah terfikir di akal lah untuk masuk kan. Dan saya kira pengalaman Puan dalam bidang yang Puan belajar, analisis pelaburan tu adalah satu stepping stone juga untuk membantu bisnes Puan ni bersama suami. Jadi untuk saya kata kalau nak tanya siapakah yang menjadi penyokong kuat Puan, saya rasa bersama-sama lah kot dengan suami dan mungkin family lah sebagai penyokong kuat dalam menghadapi cabaran bisnes ini. Jadi perniagaan Ayam Bismi ni Sdn Bhd meniti di bibir masyarakat. Namun jika dikatakan bidang yang Puan ceburi ini, kebanyakannya pesaingnya adalah daripada kalangan usahawan lelaki. Saya tahu Puan dah terangkan tadi bahawa perniagaan ini diusahakan bersama dengan suami. Namun mungkin akan ada fasa-fasanya ataupun ketikanya yang Puan kena usahakan sendiri. Maksudnya Puan sendiri yang menguruskan selok-belok perniagaan yang whatnot, yang kira Puan lah mewakili syarikat. Jadi apakah cabaran sebagai usahawan wanita yang Puan boleh kongsikan kepada para pendengar hari ini? Dia sebenarnya I know that you escape soalan nombor 2, tapi sebenarnya pada saya soalan nombor 2 ni adalah key kepada segala apa yang ingin saya cakapkan hari ini. Dia sebenarnya soalan tu penyokong kuat Puan dalam bidang perniagaan tu, saya patah balik sedikit nanti saya jawab soalan nombor 3. Sebenarnya penyokong ni adalah diri kita sendiri. Kalau tanya saya, kita berniaga ni diri kita sendiri kena kuat 3 kali. Diri kita sendiri, diri kita sendiri, diri kita sendiri dan seterusnya barulah suami kita ke, ibu bapa kita ke, saudara mara ke. Kita tak boleh buat bisnes kalau kita adalah dalam keadaan yang apa sedikit masalah kita mengadu kepada ibu bapa kita. Mak, staf kata saya ni garang. Abang dekat pejabat, staf kata saya ni, itu bukan satu orang yang boleh buat bisnes. Kalau orang yang mengenali saya sebagai seorang yang mempunyai personality yang sangat strong. Saya sangat tegas dan kadang-kadang saya pun boleh dikategorikan kepada seorang yang keras kepala. Sebab kalau saya decide untuk mencapai sesuatu, maka saya akan berusaha untuk mencapai. Collaboration, kalau sokongan, saya melihat saya bersama suami, kami mempunyai kriteria yang berbeza. Suami adalah seorang yang bercakap tentang data. Maksudnya dia akan fikir tentang berapa kemasukan ayam. Macam kalau nak hari raya, berapakah yang perlu dimasukkan ayam supaya 34 hari kemudian ayam tu akan cukup untuk dijual. Tetapi saya pula bercakap tentang bagaimana nak mentor staff, bagaimana nak coaching staff, bagaimana kita nak jaga tentang bagaimana nak jaga hubungan dengan stakeholder. Macam kami adalah penternak kontrak bersama KFC, bagaimana kita nak jaga hubungan dengan pihak Ayam Mas iaitu pembekal kepada KFC.
Saya juga fokus kepada marketing, saya fokus kepada HR dan juga account. Dan suami lebih fokus kepada penyusunan kemasukan ayam dan sebagainya, dan juga keuntungan dan sebagainya. Itu adalah satu kolaborasi kami bersamalah untuk menaikkan jenama ayam bisnis. Okey, soalan yang ditanya tadi tu, bagaimanakah strategi lah, macam mana kita buat untuk menghadapi pandemik ni kan. Sebenarnya berada dalam bidang ayam ni, strategi dia memang bertukar-tukar, bercampur-campur sesuai pada keadaan dan masa. Macam contoh kita lihat apabila berlakunya pandemik, 600 ejen dan stokis kita di seluruh Malaysia membantu kita untuk memasarkan ayam sebabnya mereka boleh deliver ayam tu kepada pelanggan. Dan juga strategi kita bekerja bagaimana. Di kilang kita ada 200 orang. Bagaimana kita bekerja tanpa pekerja kita belum lagi divaksinkan. Walaupun kita dapat bisnes, setengahnya orang kata, oh bertuahlah ayam bisnis sebab dia boleh buat bisnes. Kami yang jual pakaian ni tak boleh buat bisnes. Tetapi kita juga berada di dalam bisnes atau memproses ayam, ditambah pula dengan kedah ni COVID banyak. Seolah kita berperang, seperti kita tentera berperang untuk menyediakan ayam halal, tetapi terdapat jerangkat-jerangkat sama di sekeliling kita. Jadi benda-benda ni semua adalah satu perkara yang COVID ni, pandemik ni menyebabkan kami banyak mengubah strategi kami. Yang seterusnya saya nak cakap ini adalah poin yang sangat penting, pesanan saya kepada peniaga-peniaga. Tadi Yang Amat Menteri Besar berkata, bangkitnya wanita bukanlah untuk menidakkan kekuatan lelaki, kekuatan suami. Saya melihat pada umur saya yang dah 53 tahun ni, berkahwin melebihi 30 tahun ni, saya melihat wanita ini apabila bisnes, dia seolah nak jadi, tambah bila kita bercakap tentang empowerment, dia seolah nak jadi hero, nak dilihat, oh syarikat ni akulah yang punya, akulah yang usahakan. Tanpa aku syarikat ni tak akan berjaya sebegini. Jadi benda-benda ni usahawan-usahawan yang berebut-rebut dilihat bos ni kadang-kadang menyebabkan mereka ini bercerai-berai, mengalami masalah rumah tangga. Kalaupun tak bercerai tetapi mengalami masalah rumah tangga yang serius yang akhirnya menyebabkan kekurangan fokus mereka kepada perniagaan, dan perniagaan sendiri pun menjadi hancur. Jadi saya ingin menasihatkan kepada semua usahawan-usahawan yang mendengar, peserta-peserta yang mendengar, supaya apabila kita berniaga, kita bercakap tentang women empowerment, tetapi kita kena sedar yang kita memerlukan antara satu sama lain. Contohnya kalau kita buat bisnes, suami kita tu tukang hantar barang, tetapi kita kena hormat dia. Sebab ada masa pemikiran kita dan pemikiran dia tu harus digabungkan untuk mencapai satu keputusan yang mantap. Itu saya minta. Sebab ini bercakap tentang women empowerment. Jadi empowerment tu kena ada diolah dan digabungkan dengan sesuai. Jangan terlebih-lebih sangat dan menyebabkan anak-anak hilang tempat bergantung. Itu pesanan saya. Terima kasih Puan Mazlina. Saya memang cukup menyokong apa Puan Mazlina cakap dari segi women empowerment, dan saya suka yang Puan Mazlina ceritakan tadi, di mana perniagaan itu diusahakan secara bersama tetapi tidak overlap, di mana ada tugasnya yang diberikan kepada suami dan ada tugasnya Puan Mazlina nakodakanlah dalam organisasi itu. Yeah. Jadi tidak berlaku overlap. Dan saya kira boleh juga dibawa macam Puan Mazlina tadi nasihatkan kepada dalam rumah tangga pun begitu sebenarnya. Shared responsibility, iaitu tiada overlap dari segi tugas, di mana yang kita ada kekuatan, mungkin kekuatan wanita memasak, dia masaklah, tapi mungkin suami boleh membantu dari segi urusan baju, urusan rumah tangga yang lain. Jadi itu dia tiada satu unik satu template kepada semua keluarga. Masing-masing ada tahu kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Jadi
uniknya set the boundaries dulu, jadi mudah untuk menguruskan rumah tangga dan juga perniagaan macam Puan Mazlina cakap. Jadi sebagai usahawan, walaupun kita nak perniagaan kita maju, wanita nak perniagaan maju, jangan dilupakan juga tanggungjawab yang lain sebab dia adalah penyokong, insya-Allah. Jadi saya nak tanya juga pada Puan Mazlina, kita lihat banyak downfall ketika pandemik ni yang Puan Mazlina pun dah terangkan dari segi downfall dari segi pandemik ini. Tetapi mungkin ada ruang atau yang tidak pernah terfikir boleh hadir ketika pandemik ini. Apa pandangan Puan? Dan satu lagi saya cuba nak ambil satu soalan daripada chat box ni. Permohonan untuk menjadi franchise, mungkin itu ada satu peluang di mana orang melihat sebagai itu potensi. Bagaimana Puan? Okey, sebenarnya peluang-peluang yang kita tak lihat sebelum ni, kita lihat sebenarnya. Bertuahnya Ayam Bismi ni adalah sebab yang pertama kita ada ladang, yang kedua kita ada kilang, yang ketiga kita buka outlet. Bersama-sama tu kita decide untuk develop agent dan stokis. Pada masa mulanya kita anggap agent dan stokis ni adalah hanya seronok-seronok lah, orang ada agent stokis, kita pun nak lah ada agent dan stokis. Gitu kan. Jadi tetapi sebenarnya apabila berlaku pandemik ni, agent dan stokis ni sangat membantu kerana kita deliver produk kita ke Putrajaya, kita deliver produk kita ke Shah Alam, ke KL, ke Bangi dan sebagainya. Agent dan stokis ini adalah yang menyampaikan produk-produk kita ini kepada pelanggan. Dan juga di mana produk segar beku yang kita buat ni, dia banyak membantu kepada suri-suri rumah apabila mereka tidak bekerja. Kalau dulu bekerja banyak maksudnya makan di luar kan. Jadi apabila tidak bekerja, produk segar beku yang dah siap basuh, siap potong ni, ibu-ibu yang duduk di rumah mudah nak masak. Jadi banyaklah benda-benda tu, dan juga pesanan atas talian, Food Panda dan sebagainya. Dan juga yang paling penting sekali, kalau dulu kita kurang berfikir kepada add value product. Maksudnya add value ni kita ada meatball, kita ada minced meat, minced chicken untuk orang masak spaghetti dan sebagainya. Benda-benda tu sebelum ni kita kurang berfikir. Kita lebih kepada Ayam Bismi ni kekuatan sebagai penternak, kita lebih kepada cukuplah jual ayam proses. Macam tu kan. Tetapi sebenarnya keperluan apabila orang duduk di rumah ni, orang perlukan produk-produk seperti ayam perak yang terus beli dibakar, dan juga chicken meatball bila nak masak bihun dan sebagainya. Dan juga yang pentingnya Puan, orang bila duduk di rumah dia sangat berfikir tentang halal dan thayyiban. Dia mahukan produk daripada ladang, produk orang Islam yang terbaik kerana dia tahu apa yang dia serve tu akan menjadi darah daging. Jadi kami juga tentang ini adalah Carnival Kejaya kan. Kami di dalam masa pandemik ni sebenarnya kami hire melebihi saya rasa dekat 100 orang untuk bekerja di kilang kami. Dan juga kami juga ada mewujudkan ejen dan stokis di mana mereka mendapat keuntungan yang bersesuaian lebih kurang basically RM3 per pack untuk mereka jadi ejen dan juga stokis kami. Jadi semuanya terbuka sebenarnya. Kalau siapa yang rasa nak buat bisnes tapi tak tahulah nak bisnes apa, takkan nak jadi macam Puan Mazlina dengan suami dia nak sembelih 50 ekor ayam, nak pergi tangkap ayam, nak pergi jual ayam kan, nak buat jenama. Sebenarnya kita dah spend million for our brand. Jadi kalau nak cuba berniaga ayam, okey, boleh cuba jadi ejen dan stokis Ayam Bismi. Masuk aja ke laman web ayambismi.com dan seterusnya di situ akan dilayan atau dibantu oleh salesperson kami. Ini macam kempen lah sikit kan, tapi sebabkan ini adalah tentang Carnival, tentang kejaya, kami juga ada menyediakan peluang kejaya. Dan boleh juga masuk di ayambismi.com tu melihat peluang-peluang bekerja di kilang kami, nak buat nak bekerja di kilang add value dan sebagainya. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Mazlina. Saya rasa puan-puan dan puan-puan yang mencari peluang perniagaan ataupun mencari ruang, saya rasa amat menarik apa yang Puan Mazlina tadi kongsikan. Ada peluang dari segi meniaga secara dalam talian. Kalau tak tahu nak start macam mana, dalam talian pun dah boleh.
dan saya pasti supply chain dan kaedah untuk menjalankan perniagaan itu dah ada, dah tersedia modulnya. Jadi tak mudah, tak susah, boleh memohon di laman web Ayam Bismi tadi, bismi.com, dan insyaAllah ada pelbagai ruang dan peluang untuk bersama secara secara sampingan ataupun full time boleh diusahakan dengan Ayam Bismi ni. Ada yang bertanya Puan juga soalan mengenai kenangan paling manis dan pahit dalam perniagaan. Mungkin Puan boleh kongsikan? Oi, kenangan pahit adalah saya ditipu sebanyak RM600,000 apabila orang tak bayar. Dekat-dekat nak stop dah perniagaan, itu kenangan pahit. Tapi saya pergi bersama suami, saya ingat pada masa tu malam. Saya pergi bersama suami merayu kepada pembekal ayam kami, beritahu bahawa kami akan bayar, tolong sambung beri ayam kepada kami. Pada masa tu pada masa tu RM600,000 tu amat besar, bukan seperti sekarang. Pada masa tahun 89-90 masa tu amat besar. Sebut RM1 pun kita dah macam kan terkejut dah benda tu. Tapi akhirnya diberi kepercayaan, dia seorang berbangsa Cina dan kami teruskan perniagaan. Dan kenangan pahit yang lain tu bila kita gadai barang kemas, seperti saya tahu ramai yang mengalami sekarang ni, terpaksa jual peralatan, terpaksa jual barang kemas, itu perlu dihadapi. Saya pernah ternak ayam 80% mati. 80% mati, yang 20% tu pun tak boleh jual sebab terlalu kecil. Jadi pengalaman-pengalaman yang tuan-tuan dan puan-puan lalui sekarang ni adalah pengalaman biasa yang terpaksa kita lalui, tetapi agak tidak bernasib baik kerana zaman pandemik. Tetapi benda ni terpaksa perlu kita lalui supaya kita lebih mantap. Kenangan-kenangan manis ni kita tak cakaplah pasal perkahwinan dan sebagainya kan. Kenangan manis dalam bisnes adalah hari pertama saya membuka rumah makan percuma. Ini saya ingat sampai hari ini, pada hari pertama kami membuka rumah makan percuma setahun yang lalu. Kami decide dalam masa 2 minggu nak buat rumah makan percuma, nak serve makanan free, makanan tengah hari percuma dekat orang. Pada masa tu saya berbolak balik, ya Allah, bagaimana kalau makanan tak cukup, bagaimana kalau orang malu nak datang makan. Saya sangat uncertain pada masa tu. Tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aturkanlah orang-orang ni supaya datang makan di rumah makan percuma ni cukup dengan apa yang kami hidangkan. Dan pada hari pertama tu, walaupun kami tak jemput media beria-ia nak datang, TV3 dan sebagainya, dan benda tu disiarkan di media sosial dan juga di surat khabar. Dan hari pertama kita serve the first meal, itu adalah satu kenangan manis. Sebab saya merasakan bahawa selama ni saya berniaga. Saya membekalkan ayam halal kepada umat Islam. Itu lepas tanggungjawab saya. Dan juga kita ada doktor yang memang kita jaga produk tu, kita tak beri makanan yang mengandungi sisa gizi dan sebagainya. Pada masa tu kita happy berbuat benda tu. Tetapi orang perlu membeli untuk mendapat produk kita. Namun hasil daripada perniagaan yang kita jalankan, kita dapat hidangkan 300 hidangan percuma setiap hari kepada orang ramai. Ini adalah satu kenangan manis. Kalau tanya saya, ya Allah, sampai sekarang pun saya rasa ini adalah yang tak boleh saya lupakan. Dan setiap hari kalau kita pergi ke rumah makan percuma pukul 12, kita akan lihat orang beratur, mereka ambil makanan, mereka pulang. Ada yang bawa anak-anak, ada orang kurang upaya, ada orang yang memang susah dengan keadaan sekarang kan. Ini yang menyebabkan sampai kini saya merasakan itulah yang saya cari sebenarnya dalam hidup saya. Itu Puan. Sangat memberi inspirasi Puan, sebab kita faham Puan dah mengusahakan bisnes solo 30 tahun, rasanya lebih daripada 30 tahun, dan Puan dah faham selok-belok perniagaan dari segi supply chain-nya. Yang saya kira kalau peniaga yang baru masuk dalam bidang keusahawanan, saya rasa inilah ilmu yang paling penting di dalam ni adalah aliran tunai dan juga supply chain. Di mana kita nak buat pembekalan, di mana kita nak hantar, platform mana kita nak berniaga, pemasaran. Bukan sekadar pemasaran. Saya rasa supply chain tu sendiri
adalah satu ekosistem dalam bidang perniagaan yang perlu difahami oleh semua apabila menceburi bidang keusahawanan ni. Dan saya rasa sangat inspired bila Puan cerita pasal Puan dapat mengusahakan rumah makan percuma, yang kalau boleh saya nak tahu di mana, sebab saya faham kepuasan itu setelah Puan kecapi satu bahagian dari segi perniagaan, satu lagi bahagian adalah apa yang Puan boleh beri daripada apa yang Puan usahakan kan. Jadi saya rasa satu kepuasan lah yang Puan dah kecapi apabila dapat mengusahakan rumah makan percuma. Dan mungkin para pendengar nak dengar di mana sebenarnya rumah makan percuma ni, jadi mungkin boleh jadi inspirasi kepada lebih ramai rumah makan percuma, tapi mungkin tidaklah berasaskan ayam, mungkin berasaskan ikan ke apa ke. Ya, seperti yang diketahui, kilang kami terletak di Pekan Simpang 4 Kangkung dan rumah makan percuma terletak lebih kurang 60-70 meter lah daripada kilang dan HQ kami terletak di situ. Itulah Puan yang saya rasa sangat benda ni saya harap saya menjadi generate pahala kepada kami Ayam Bismi, kerana rumah makan percuma ini bukannya dibiayai oleh saya atau suami saya. Ia dibiayai oleh Ayam Bismi. Hasil daripada penjualan Ayam Bismi, maksudnya daripada ejen stokis kami, daripada pembeli Ayam Bismi. Jadi benda tu digunakan untuk kita membangunkan atau menyara rumah makan percuma. Jadi pada saya haraplah benda ni memberi inspirasi kepada orang lain di zaman pandemik. Sebab kita tak tahu, macam mungkin kita rasa pakcik ni tinggal di kampung. Tapi sebenarnya dia tak ada bendang pun. Tapi ada anak dia yang bekerja di kilang, contohnya bekerja di syarikat besar, contohnya yang memberi wang kepada dia untuk makan. Tapi sebenarnya mungkin anak dia tu dah dibuang kerja. Mungkin anak dia berniaga dan perniagaan tu ditutup. Kita lihat banyak sangat SME ditutup. Jadi kemungkinan dia tak ada wang. Tapi takkan dia nak, aku tak ada duit lah, aku tak ada duit. Takkan nak jadi peminta sedekah di tepi jalan kan. Jadi benda-benda macam ni saya haraplah kalau tuan-puan dan puan-puan tak perlulah fikir tentang nak serve 300 hidangan sehari. Atau 400 hidangan seperti yang kami akan lakukan pada dalam 2-3 hari yang mendatang ni. Belilah nasi lemak contohnya, masaklah nasi lemak, berilah kepada orang-orang yang kita rasa memerlukan, mungkin jiran kita, mungkin kita nampak susah, sedikit sebanyak. Atau kalau ada orang-orang kaya yang ada pendapatan ni, kalau pun tak suka masak, upahlah seseorang masak, berilah makanan. Sebab sedekah yang paling baik ini adalah makanan. Sebab kalau Puan pun fahamkan, kalau kita lapar ni, nak solat pun tak nak, ya Allah lapar ni kita tak boleh nak cakap tau, kita tak boleh nak describe. Saya kalau boleh target saya tak naklah orang di sekitar saya ni kelaparan. Tolonglah, saya malu kalau ada orang Simpang 4 ni yang berada lebih kurang mungkin 5 kilometer di bulatan saya ni kelaparan. Saya malu, saya cakap betul. Saya sebagai Ayam Bismi, kami berada di sini, dikenali di seluruh Malaysia, meniti dari bibir ke bibir, tapi orang tempatan kelaparan, saya malu. Itu saya tak nak berlaku, insya-Allah. Betul, terima kasih Puan Mazis. Saya rasa kita pun tak tahu keadaan, even jiran-jiran kita pun kita tak tahu, they look okay, they look fine, keluar masuk rumah kita. Tetapi di sebalik itu, the battles that they face, apa masalah, especially during pandemic ini, kita tak tahu whether dia dapat gaji ke tidak ke. Dia nampak macam tenang saja di luar, tapi sebenarnya 1001 persoalan, hanya mereka je yang tahu. Jadi hulurlah kepada mereka yang berdekatan. Kita ada satu lagi soalan terakhir, Puan, sebelum kita akhiri ni, kalau boleh sedikit perkongsian daripada Puan. Dunia e-commerce atau e-dagang, adakah membantu pada Pak Puan? Apakah nasihat Puan kepada usahawan dalam memaksimalkan penggunaan dunia dalam talian bagi menaikkan perniagaan, terutama ketika semua sudah mula selesa dengan e-commerce ni? Penting. E-dagang, e-commerce dan sebagainya penting. Kalau kita lihat dulu benda ni dipelopori oleh peniaga-peniaga Melayu. Kalau dulu saya pun belajar dengan sifu-sifu hebat, maksudnya kita nak buat marketing through Facebook. Masa tu orang-orang Melayu, peniaga-peniaga SME yang buat benda ni. Tapi sekarang kita lihat pet shop, kita lihat kedai hardware, semua menggunakan e-dagang. Jadi kalau tuan-puan berniaga baja, berniaga baju, tolonglah beralih ke e-commerce. Sewa kedai itu boleh, contohnya kalau kita memerlukan sewa untuk
bayar sewa sebanyak RM5,000, kita boleh gunakan untuk kita buat iklan di Facebook. Tetapi pastikan produk kita berkualiti, sebab apabila kita menggunakan e-commerce, menggunakan Facebook dan sebagainya, orang berhak meletakkan review. Jadi benda yang kita nak jual tu mestilah berkualiti lah, dan servis kita pun mestilah perfect lah, mesti yang terbaik lah. So satu lagi, guna e-commerce dan jual barang yang betul. Contohnya kalau kita sekarang ni berada di zaman pandemik ni, kita berada di rumah, jadi tolonglah jangan jual baju yang glamour-glamour yang orang pergi kenduri, sebab sekarang tak ada kenduri kan. Sebab itu sekarang kalau kita lihat tudung sarung, baju tak payah gosok, benda-benda yang macam ni orang memerlukan, sebab dulu kadang-kadang orang mungkin dia pergi bekerja, jadi bila dia balik dia tengok okeylah pakai baju yang biasa-biasa je kan. Tapi ini dah berapa hari dah kita duduk di rumah, suami pun dah mula muka dah pucat dah. Apa ni asyik pakai baju, kalau dulu suami pun penat, dia balik kerja tak sempat lah kita asyik pakai baju kelawar, terbang sana terbang sini, ke dapur ke ruang tamu kan, dia tak kisahlah. Tapi maksud saya beralihlah kepada produk-produk yang sesuai pada masa kini. Kalau saya lihat di Facebook sekarang, orang jual baja, orang jual benih, orang jual pokok ros ni. Saya pun dah tiba-tiba jadi minat menanam bunga ros. Ni. Jadi saya pun dah bela ayam. Jadi buatlah benda-benda. Okey puan, untuk kita ni nak berjaya dalam hidup, nak cakap pasal e-commerce dan sebagainya, perbetulkan diri kita dahulu. Sebagai seorang bisnes ni, perbetulkan diri kita dahulu. Happykan diri kita dahulu. Jangan salah faham. Setengah orang ni dia cakap tak apalah COVID, nak buat macam mana kan. Tapi kita kena ingat, saya nak tutup saya punya ni dengan 4 perkara ni. Apabila saya memikir atau menyelesaikan sesuatu masalah ni, dia ada 4. 1, spiritual. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, taktikal. Yang keempat, teknikal. Kita bercakap tentang strategi. Bagaimana kita ayam bismi ni mengatur strategi. Maksudnya kita buat 2 shift untuk proses ayam. Contoh dia lah, kalau tuan-tuan buat bisnes, contohnya nak jual rempeyek ke, nak jual kari pap ke, nak apa, strategi apa yang dipilih. Yang kedua, kita dari segi taktikal ni, kita punya HOD akan berfikir bagaimana untuk menyelamatkan kilang kita. Step-step apa yang diperlukan. Contohnya kalau dengar sebelah sesuatu tempat tu ada COVID, kita akan cek, pastikan pekerja kita ada tak yang tinggal dekat situ. Itu dari segi taktikalnya lah. Dari segi teknikal, of course lah, kita kan bila kita kerja ni nak kena, kalau ada batuk dan sesemua jangan datang, itu teknikal. Tetapi akhirnya benda ini kena govern balik secara spiritual. Apabila kita berusaha dan berlaku sesuatu, maka kita kena anggap itu adalah takdir. Tapi jangan kita tidak berusaha. Kita tak usaha dari segi strategi. Tak fikir pun strategi apa. Lantaklah. Tak fikir pun taktikalnya kita nak buat apa. Tak fikir pun tekniknya apa. Nak basuh, nak cuci tangan, nak asingkan pekerja. Tiba-tiba, dah takdir lah kilang aku ni kena COVID. Dah takdir lah bisnes aku. Itu saya cukup marah lah. Saya nak pesan dekat usahawan di luar sana. Siapa pun, tolong usaha dulu. Strateginya apa? Dari segi taktikalnya apa? Dari segi tekniknya apa yang kau buat? Lepas tu baru kau cakap itu spiritual. Ni nak marah dah ni. Baik Puan, terima kasih atas perkongsian 2S dan 2T tadi. Saya rasa amat boleh apply kepada semua, dan terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat dari segi sudut keusahawanan kepada semua para peserta. Kita ucapkan terima kasih pada Puan Mazlina. Kita beri tepukan, walaupun tak dengar Puan, tapi saya rasa ramai menepuk ni, insya-Allah. Thank you. Terima kasih kerana berkongsi kalau ada apa-apa soalan boleh berhubung terus dengan Ayam Bismi, insya-Allah, untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Jadi kita telah berakhirlah sesi pertama kita pada hari ini. Saya akan serahkan balik kepada MC kita, Cik Adi. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Salam. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada moderator kita Puan Iliana binti Yusof dan ahli-ahli panel Yang Berhormat Senator Datuk Razak Adibah Muhammad Razi, Yang Berurusan Encik Muhammad Harun Osman, dan Tokek Ayam yang tersohor serata dunia Yang Berusaha Puan Hajah Mazlina Kamarudin. Terima kasih banyak di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk berada bersama-sama kami pada pagi ini. Saya percaya ramai di sini telah mendapat manfaat daripada perkongsian itu tadi. Terima kasih sekali lagi.
Baiklah, demikianlah tadi sudah selesai sesi 1. Sesi 2 akan bermula dalam masa 5 minit. Dan sementara itu, marilah kita tonton persembahan-persembahan multimedia ini. Dipersilakan. Puan yang juga pasangan suami isteri di Alustar Kedah menggerakkan projek Rumah Makan Percuma. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya. Ini negaraku, oh negaraku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Kalau kata itu kota, kami bina tamadun. Pelihara rangkap-rangkap pantun hidup beratus tahun. Bangkit 1000 perwira, selamat sejuta insan. Gelap dalam matahari insan juga bisa insaf. Mana cerita panglima yang wujud benar. Awang hitam kaji awan putih bila berlayar. Hamba keliling dunia, tuannya yang terkenal. Dah merdeka di jasad, harus bebas di akal. Hatiku tetap hanya padamu, kerana aku berdiri. Tanpamu
Cita-cita hanya kekal sebagai mimpi. Semuanya bermula dari sini. Negaraku